Dan benda ni perlu difahami oleh ibu bapa dan juga masyarakat. Tanggungjawab pelajar sekolah agama bukan kecil. Dia sebab dia membawa nama agama. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini tentang 20 tahun Alumni USIM bersempena dengan sambutan 20 tahun Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dan seperti biasa, kita tampilkan keraduan terbaik kita, pelajar-pelajar terbaik untuk berkongsi dengan anda tentang throwback 20 tahun. Dan bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Mahzan bin Abdul Muttalib, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi USIM. Panjang nama jawatan ni. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Raya. Sihat. Selamat Raya pula. Hari ini kita nak kita nak berkongsi tentang 20 tahun penubuhan USIM lah. Mungkin Doktor boleh berkongsi tentang latar belakang sedikit, pengajian dan sebagainya lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertamanya terima kasih kepada Ustaz Riri. Saya tamat, kita mula dari SPM. Saya ni latar belakang adalah anak kelima daripada 6 adik-beradik. Berasal dari Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Saya memang pelajar sekolah agama lah, daripada sekolah menengah, setelah tamat sekolah rendah ke sekolah menengah agama rakyat di Kepala Batas Pulau Pinang. Sebelumnya saya tamatkan pengajian saya di peringkat diploma sebagai Sultan Abidin dan pelajar pada tahun intake 2002 saya masuk ke kohort ketiga Sarjana Muda Dakwah Universiti Islam tahun 2002 dan alhamdulillah menamatkan pengajian pada tahun 2005. Dan atas daripada rezeki dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya berjaya menamatkan pengajian di peringkat sarjana di University of Monash di Melbourne pada tahun 2008 dan seterusnya ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengurusan pada tahun 2012. Tahun 2012. 2012 ya. Terima kasih. Banyak tahun tak ingat. Baca lama sangat. Bila kita sebut tadi, Doktor, tentang belajar di sekolah agama rakyat, ialah mentaliti masyarakat ataupun dahululah. Mungkin ada juga mentaliti sampai sekarang ini. Kalau belajar di sekolah agama ni, Imam Bilal Tok Siak lah, ataupun ada seangkatan dengannya lah. Tetapi Doktor masuk dalam bidang pengurusan dan sekarang ini mengajar pula. Mungkin apa mentaliti pelajar sekolah agama yang USIM nak ubah sebenarnya? Baik, ini pendapat setelah pemerhatian saya lah. Saya pun belajar di situ kan. Bekerja pula di Institut Pengajian Tinggi Islam milik kerajaan USIM. Mentaliti pelajar sekolah agama ni banyak terpengaruh ataupun berkait dengan konteks sekolah tu. Alhamdulillah di bumi Malaysia yang bertuah ni, orang-orang Islam di Malaysia sangat bertuah kerana memiliki masyarakat Melayu Islam yang menganggap agama satu isu yang sensitif. Jadi kegagalan kita untuk meningkatkan kualiti sekolah agama daripada peringkat prasekolah sampai ke peringkat universiti dan diterjemahkan dalam bentuk sasiah pelajar, sasiah individu, satu benda yang besar. Walau bagaimanapun evolusi berlaku up and down. Sama juga sebenarnya dengan latar belakang bidang sains, up and down. Perjuangan diteruskan, mentaliti masih lagi sama. Sebab dia bergantung kepada mentaliti konteks bangsa Melayu. Walau alhamdulillah dengan adanya USIM berkembang. Dulu sektor sekolah agama ni hanya disokong oleh Universiti Melaya dan Universiti Kebangsaan. Dan disokong pula oleh Universiti Islam Antarabangsa. Alhamdulillah negeri-negeri sangat menyokong kolej-kolej agama negeri, dan USIM menyambung legasi terbabit. Apa yang menjadi cabaran adalah bagaimana nak mewujudkan connectivity daripada sekolah menengah agama rakyat. Saya tak sebut sekolah menengah agama yang terkenal, yang hebat. Macam Kisas dan sebagainya itu alhamdulillah memang satu benchmark yang baik. Tapi sekolah menengah agama rakyat yang berada di seluruh negara, bagaimana kita dapat tingkatkan dia punya jurang tu dan mentaliti tu, sebab saya mentaliti tu berubah kepada mentaliti high achiever.
Yang itu adalah perjuangan USIM lah, yang saya faham lah sampai hari ini yang dipegang. Setelah sekarang ini daripada pelajar menjadi pensyarah, adakah mentaliti itu masih ada dalam peringkat pelajar ataupun ia sudah berubah? Ada perubahan, alhamdulillah. Saya ingat pada tahun mungkin transformasi pendidikan tinggi Islam dan pengajian Islam di Malaysia ni di peringkat menengah, kita boleh lihat sangat ketara berlaku pada awal-awal kewujudan USIM. Pada tahun 2000, 1998 tu dah mula ada transformasi. Di peringkat kerajaan sendiri dah mula ada unsur-unsur agama diterapkan sebagai dasar. Jadi seterusnya dengan of course lah, dengan peluang-peluang dan juga pelaburan negara yang berterusan, kita berjaya meningkatkan kualiti sekolah menengah agama rakyat kepada sekolah menengah agama bantuan kerajaan. Sikit sebanyak bila guru berubah, guru diganti yang guru lebih baik, pelajar akan berubah. Walau bagaimanapun perjuangan macam saya cakap tadi perlu diteruskan. Dan saya ada buat lawatan ke beberapa sekolah, terutama sekolah yang menjadi sekolah saya dulu di Kepala Batas. Saya tengok pelajar-pelajar di sana ada perubahannya. Rata-rata kerana persaingan. Bila banyak minat lah, yang baiknya di Malaysia ni mungkin ni kerana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, minat dan juga kecenderungan ibu bapa kepada sekolah agama masya-Allah sangat tinggi. Jadi dia mewujudkan satu bentuk persaingan. Dan secara tak langsung mengubah mentaliti hanya yang boleh berjaya akan duduk di sekolah agama. Itu yang boleh saya nampak secara jelas. Tetapi perkara ni tidak boleh diambil mudah. Perlu disokong dengan satu silibus yang kukuh dan berstruktur. Baik, ia adalah satu perjuangan USIM ini untuk mengangkat aliran agama ini ke arus perdana. Mungkin sebagai akhir ini, nasihat doktor kepada mungkin para pelajar ataupun kepada bakal pelajar ataupun ibu bapa yang masih ragu-ragu untuk membawa masuk anak mereka ke universiti Islam ataupun sekolah agama kerana bimbang tidak pergi ke mana. Tapi mungkin doktor boleh bagi nasihat tips bahawa tentang perkara ini. Mungkin dari kepada pelajar dulu. Kita bila wujudkan kesinambungan pendidikan sekolah agama, pendapat saya kita nak mencari yang terbaik dalam masa, mencipta masa depan. Dalam masa yang sama kita tak mahu menggadaikan tradisi dan juga kekuatan pengajian agama. Jadi kekuatan bahasa, penguasaan buku-buku dan juga ilmu-ilmu asas pengajian Islam daripada peringkat menengah ke peringkat universiti dan ke alam pekerjaan tu perlu kekal ada. Seolah-olah macam bread and butter of pelajar pengajian Islam dalam sektor apapun. Itu yang pertama. Jadi itu adalah cabaran yang paling dan nasihat saya yang paling asas. Keduanya sudah tentu dari segi akhlak dan juga syakhsiyah. Kita tahu pelajar dengan latar belakang yang pelbagai, mungkin datang daripada pelbagai sejarah, tapi perlu akhirnya menyumbang mengikut neraca Islam itu sendiri. Perlu dilihat secara jelas. Dan benda ni perlu difahami oleh ibu bapa dan juga masyarakat. Tanggungjawab pelajar sekolah agama bukan kecil. Sebab dia membawa nama agama. Jadi di sebalik perjuangan mendapat dan perjuangan mendapatkan kerjaya yang lebih baik, sebenarnya ini perlu dijaga dan insya-Allah kerana kekuatan akhlak dan juga ilmu disiplin asas ni lah yang memberikan perkembangan pelajar-pelajar sekolah agama dari sektor ekonomi. Cuba bayangkan kalau pakar bidang syariah, Islam, perundangan Islam ataupun kewangan Islam, tetapi tidak ada keseimbangan daripada segi ini, hormat hilang. Jadi benda ni yang meningkatkan lagi. Jadi ibu bapa patut menyokong dan bersama-sama dengan sekolah untuk menguatkan, mengukuhkan perkara ni kepada pelajar. Dan ini jugalah yang kita di USIM ni terapkan, ada keseimbangan isu pengajian contemporary dan juga nilai akhlak luhur dalam diri. Baik, banyak perkara yang telah kita kongsikan. Kalau anda rasa tak puas nak dengar lagi, kena masuk USIM belajar dengan Dr. Mahzan dalam subjek-subjek yang beliau ajarlah. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan dalam Throwback 20 tahun penubuhan USIM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjanji pada ibu